Cara paling baik nikmat yang Allah bagi, guna di jalan Allah. Satu, nikmat am. Mata kita, hati kita, telinga kita di jalan Allah. Yang kedua, nikmat khas yang Allah bagi kepada sebahagian orang. Orang yang Allah bagi harta lebih, dia guna harta tu di jalan Allah. Orang yang Allah bagi kat dia apalah suara dia pandai bercakap, dia pandai berlakon, dia pandai menulis, dia guna di jalan Allah. Itu satu. Yang kedua, nikmat yang Allah bagi ini juga digunakan untuk nikmat yang Allah bagi, kalau tidak digunakan dengan cara itu, dia digunakan untuk benda-benda yang wajib, yang mesti kita buat. Makan, kita mesti makan. Mau tak mau kita mesti makan. Minum, mesti minum. Tidur, mesti tidur. Benda-benda yang ini kita guna dengan nikmat Allah. Ada orang Allah tarik nikmat tidur, dia tak boleh tidur. Kita boleh tidur, tak apa. Ada orang tak boleh tidur. Dia nak tidur je dia sakit. Dia nak tidur dia sakit. Ada orang dia nak tidur je dia mimpi macam-macam benda. Dia nak tidur pun dia takut. Ada orang Allah tarik daripada dia nikmat tidur, tak boleh tidur. Ada orang, saya pernah jumpa ada sahabat, dia tak boleh tidur malam. Malam je dia mesti takut. Dia nak pejam mata dia takut, dia akan fikir macam-macam. Siang-siang baru dia tidur. Dia kata siang-siang tak ada hantu. Siang-siang dia boleh tidur. Nikmat tidur kalau Allah tarik, teruk kita. Tapi Allah bagi kita. Makan, minum. Segala nikmat yang menyempurnakan hidup kita ni, Allah sebut dalam Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi kamu jangan melampaui batas. Itu berkaitan dengan kehidupan kita. Jangan melampau. Yang ketiga, nikmat Allah juga kita guna untuk kehidupan kita sendiri. Allah bagi nikmat. Yang tadi dua, yang satu tu untuk Allah. Bayangkan, kita berinteraksi dengan nikmat Allah 4 cara. Satu, kita bagi kepada Allah balik. Artinya kita sempurnakan semula. Yang kedua, untuk kita hidup. Yang ketiga, nikmat Allah juga kita guna untuk kita berseronok. Bukan kata Allah bagi nikmat kepada kamu ni, semuanya kamu kena buat di jalan Allah. Tak, Allah kesian kat kita. Allah bagi kat kita untuk berseronok. Kamu gunalah nikmat aku untuk kamu bersukaria. Kaki kamu yang kuat ni, tangan kamu yang kuat, kamu gunalah kamu nak pergi berjalan. Akal kamu yang ligat ni, yang bagus, kamu gunalah untuk kamu cari rezeki. Kesempurnaan kamu. Allah sebut dalam Quran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Kami hiasi hidup manusia dengan rasa cinta kepada anak-anak, cinta kepada isteri, cinta kepada perak dan juga emas, cinta kepada kuda yang berlari laju, cinta kepada binatang-binatang peliharaan dia, dan juga cinta kepada kebun-kebun dia. Kami hias kepada manusia. Ini yang ketiga. Nikmat Allah kita guna juga untuk kesempurnaan kita. Itu pun boleh. Tapi Allah ingatkan kepada kita dalam Quran, Allah sebut, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Allah bagi kat kita, Allah kata hang guna tak apa. Suka perempuan, hang menikah. Suka anak-anak, buat anak-anak banyak-banyak. Suka emas dan perak, simpan emas dan perak. Simpan tak apa. Tapi Allah ingatkan, kalaulah bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, saudara-saudara kamu, kaum kerabat kamu, rumah-rumah kamu, perniagaan-perniagaan kamu, perniagaan tijarah dan juga kebun-kebun kamu, semua ni, kalau kamu sayang, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Kamu sayang semua ni lebih daripada Allah, lebih daripada Rasul, lebih daripada jihad di jalan Allah. Kamu kebelakangkan 3 benda ni, apa Allah kata? Fatarabbasu. Tak apa kamu tunggu sat. Hatta ya'tiyallahu bi amrih. Allah tak hukum kamu terus, kamu tunggu sehingga Allah mendatangkan keputusan ke atas kamu. Ini cara ketiga kita guna nikmat untuk diri kita. Maksudnya nikmat yang Allah bagi, kita boleh berseronok, kita boleh buat apa yang kita buat. Yang wajib kita bagi kepada Allah, itu wajib. Lebih daripada itu kita nak bagi, kita bagi, kita tak bagi, kita guna. Tapi kalau nikmat ini menjadikan kita kufur, menjadikan kita tinggalkan benda wajib, Allah kata kamu tunggu. Yang keempat, manusia juga kadang-kadang kita guna nikmat untuk maksiat kepada Allah.
Berapa jam dah? Oh, baru setengah jam? Belum 54. Ha? 50 minit. 50 dah? Oh, dah berhenti dah. 1 jam tak boleh. Tak boleh lebih 1 jam. Baik, tuan-tuan. Kita cuba, kita bayangkan dia, konsep dia macam ni. Nikmat Allah bagi kat kita. Allah bagi kat kita tubuh badan, Allah bagi kat kita harta, Allah bagi semua, Allah bagi kat kita. Kita gunakan nikmat itu untuk mengkufuri Allah. Kufur ni maksudnya kita buat benda yang Allah larang. Allah kata la tusyriku, jangan syirikkan Allah. Dia buat syirik. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan masukkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Dia masukkan diri dia. Allah sebut semua benda yang Allah larang. La tasriqu, jangan kamu curi. Dia pergi curi. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kamu bunuh anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Dia buat semua benda yang Allah larang. Ini tuan-tuan, kalau kita fikir logik akal kita, ini memang orang yang melampau. Dia buat dosa tu dengan nikmat Allah. Saya ada kawan seorang dulu lah, masa zaman universiti. Kawan saya ni dia isap rokok lah. Dia isap rokok. Cuma dia kata Dia dapat bantuan pusat zakat. Jadi sekali tu saya jalan-jalan sama, dia berhenti kan nak beli rokok, kita pun ikut lah dia. Dia buka beg duit dia. Dia nak beli rokok, dia tengok duit tu, dia letak tepi, dia cari duit lain. Dia buka, dia beli rokok. Tu saya tanya je lah, pasal apa hang tak bayar? Tu pun kita bersembang, tak silap tengah sembang, pasal apa tak pakai duit tu? Dia kata duit ni tak boleh, duit zakat ni tak bagus beli rokok. Dia kata duit zakat ni amanah orang bagi. Jadi nak beli rokok aku tak pakai duit ni, aku pakai duit sendiri. Tak baguslah, dia ada iman sikit, dia ada malu. Tapi tuan-tuan, satu bab macam ni kita jangan lemahkan orang. Kalau orang ada malu dengan manusia tu, dia maksud dia ada malu dengan Allah. Orang yang tak malu dengan manusia, dia tak ada malu dengan Allah. Kita setengah orang kan, bila diceramah, dia semangat, dia hentam habis. Apa ni dengan manusia malu, dengan Allah tak malu. Lebih baik jangan malu dengan manusia. Dia jangan buat macam tu. Dia ada malu dengan manusia tu kira okey lah juga. Tapi cerita ni, cuba bayangkan konsep yang sama. Nikmat Allah bagi kat kita. Hidup kita Allah bagi kat kita. Tapi bila kita guna hidup kita ni untuk jauh daripada Allah, untuk buat maksiat, oh itu memang melampau. Itu memang melampau. Hang guna nikmat aku bagi kat hang, lepas tu hang bagi ni hang langgar perintah aku. Tak cukup jahat lagi ke? Tapi kalau kita fikir kita dengan manusia, itu melampau dah. Kerja dengan company ni, dia ambil gaji tiap bulan, dia main office, dia tak buat kerja, dia buat kerja company lainnya. Bos dia kata, hang memang betul-betul celaka. Aku bayar gaji kat hang buat benda lain. Kalau kita fikir sama manusia. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak macam tu. Tuan-tuan, sebab tu sebelum kita sambung ni, kita lah sama-sama kita, kadang-kadang kita adalah dosa-dosa yang kita buat kan. Dosa yang kadang-kadang kita berterusan kita buat. Kadang-kadang kita buat, kita cuba muhasabah kita. Diri kita masing-masing kan. Kita fikir kadang-kadang kita buat dosa ni dengan nikmat Allah. Dan dengan nikmat yang Allah bagi, dengan itu kita buat dosa. Apatah lagi nikmat itu nikmat khas. Nikmat am tu dah salah dah. Kita guna tubuh badan kita buat dosa, itu dah salah dah. Apatah lagi nikmat khas yang Allah tak bagi kat semua orang. Allah pilih nak bagi kat kita nikmat tu, dengan benda tu kita lingkupkan. Subhanallah. Saya betul kalau pesan kat kawan-kawan yang kerja jadi lawyer kan, Allah tak bagi nikmat kepada semua orang. Dia pandai bercakap, dia pandai pusing cerita, dia pandai-pandai buat benda tu, dia pandai berhujah dan sebagainya. Allah tak bagi kat semua orang. Tapi nikmat tu Allah bagi kat hang, hang guna nikmat tu tipu orang. Orang yang betul yang kata salah, orang yang salah hang kata betul. Oh, memang jahat sungguh. Nikmat tu nikmat yang tak semua orang dapat. Kekayaan. Kekayaan Allah tak bagi kat semua orang. Kekayaan yang Allah bagi kat orang, dia guna kekayaan tu untuk buat benda-benda yang jahat. Oh, itu melampau. Kuasa. Kuasa Allah tak bagi kat semua orang. Takat-takat yang ada kat dia, aku hidup aku buat jahat, itu satu peringkat dah jahat dah. Ini dia dapat nikmat khas yang tak semua orang dapat. Allah bagi kat dia, Allah pilih dia. Dengan nikmat itu dia kufur kepada Allah. Itu jahat semua. Kita kadang-kadang sama aurat dan sebagainya, untuk perempuan dengan aurat dan sebagainya. Allah jadikan kita ni dalam bentuk yang orang tengok, orang tak lari daripada kita. Kita dengan nikmat yang Allah bagi, dedahkan aurat dan sebagainya, itu sama je. Nikmat yang Allah bagi, segala macam dosa yang kita buat ni, kita kena ingat, dia datang dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita balik kepada cerita ni.
Walaupun begitu, bila kita dengan manusia, kita kata orang tu melampau dah. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Allah kata wa akharuna dan orang-orang selain daripada itu i'tarafu bidhunubihim, mereka mengaku dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, mereka mencampur adukkan kebaikan dan juga keburukan. Ini nak cerita nikmat Allah yang paling besar dah ni. Mereka campurkan kebaikan dengan keburukan. Artinya bila mereka buat keburukan tu, keburukan itu dengan nikmat Allah juga mereka buat buruk. Allah kata asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa mereka. Maksudnya Allah ampunkan dosa. Asal ni mudah-mudahan, kalau kepada kita maksudnya boleh jadi. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah, maksudnya confirm Allah buat. Subhanallah, besarnya nikmat Allah. Orang yang campurkan kebaikan dengan keburukan pun Allah ampunkan. Sebab tu ni cerita tadi tu, bila balik perang Tabuk kan, Nabi balik perang Tabuk, ada sahabat yang tak pergi perang Tabuk. 9 orang yang tak pergi perang Tabuk. Apa mereka buat? Mereka rasa bersalah. Bila rasa bersalah, mereka ikat diri mereka kat tiang masjid. Bila Nabi balik, Nabi SAW balik, mereka kata kami takkan lepaskan diri kami sampai Nabi lepaskan kami. Allah turunkan ayat ni kepada Nabi, ceritakan yang asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah mengampunkan mereka. Allah ampunkan mereka. Tapi nak keampunan Allah ada syarat. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim, selain daripada itu mereka mesti i'tarafu bidhunubihim, mengaku dosa mereka. Kalau tak mengaku tak boleh. Jadi sebab itu an-nadamah adalah taubat. Menyesal di atas dosa adalah sebahagian daripada taubat. Baik, selepas itu kalau kita baca hadis ni sikit ni, ta'dilu bainal ithnain sadaqah. Ini semua kita dah baca dalam hadis yang lepas lah, semua benda yang kita buat sedekah. Dan di hujung Nabi SAW sebut, wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang dia menuju ke salat dianggap sedekah. Tuan-tuan, benda ni kita tak kira. Kita pun tak kira kadang-kadang kalau sebahagian sahabat-sahabat, kadang-kadang kita buat sebab benda lain. Kan, orang tanya kepada Allah bin Sirin, Muhammad bin Sirin ya, Ibnu Sirin, orang tanya dia, apa hukum orang ni dia tak mau pergi ziarah jenazah. Dia bukan nak pergi ziarah jenazah, tetapi dia malu. Satu kampung semua orang pergi ziarah jenazah, dia seorang tak pergi, orang kata apa pula kat dia? Dia dapat pahala tak? Ibnu Sirin kata, apa dia? Satu pahala? Tak, bahkan dia dapat lebih daripada tu. Menunjukkan yang dia tak ada niat pun dia dapat juga. Langkah kita ke masjid ni, kadang-kadang kita pun tak kira, tapi Allah kira lebih daripada kita kira. Bila Allah bagi buku amalan hamba-hamba Allah kan, Allah akan tunjuk benda yang kita pun tak tahu kadang-kadang. Aku ada buat ke benda tu? Kita pun tak tahu. Tapi Allah kira setiap amalan kita. Keburukan kita kat bawah ni, kita lalu sekali imbas, ya Allah, banyaknya keburukan aku. Bila kita main nak baca, hilang benda tu. Kita tanya, ya Allah, macam mana benda boleh hilang? Itu keampunan Allah. Jadi dalam hadis ni disebut setiap anak langkah kamu menuju ke masjid itu Allah ampunkan dosa. Ini untuk kita lah. Kita kalau boleh kita jalan ke masjid, ada pahala, ada kebaikan. Naik kereta pun okey dah. Solat jemaah tu dah kira bagus dah. Ada ramai orang tak solat jemaah. Bagi orang yang tak solat jemaah, dia solat pun kira okey dah. Dia solat, ramai orang tak solat langsung. Solat tu okey dah, selamat dah. Junah, selamat dah dia. Tapi solat jemaah, ada ulama kata wajib, dia buat. Solat jemaah tu kira okey dah, perfect dah. Macam mana nak tambah? Ini tambah bukan untuk Allah ni. Allah tak perlu. Tambah untuk kita sendiri. Khutwah, jalan kaki ke masjid. Jalan kaki. Kita ikut orang lah tuan-tuan. Rumah sebelah masjid, alhamdulillah lah boleh jalan kaki. Rumah jauh daripada masjid, berat sikit nak jalan kaki. Tambah-tambah tengah hari musim panas, susah lah sikit. Tapi jalan kaki ni Allah kira bagi kita. Allah kira dan Allah akan bagi kita, insya-Allah. Kita tuan-tuan, nikmat di dunia dapat juga lah. Jalan kaki banyak, hilang penyakit, kurang kolesterol, adalah nikmat di dunia. Tapi di akhirat, semua benda ni Allah kira dan Allah akan pulangkan dia kembali kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita bersyukur atas nikmat Allah. Syukur ni, tuan-tuan, syukur ni mudah sebenarnya. Syukur ni kita tahu dan kita iktiraf nikmat Allah. Betul Allah sebut, walaqad ataina Dauda wa Sulaiman ilman wa qala alhamdulillah.
Kami bagi kepada Daud dan juga Sulaiman ilmu. Wa qala alhamdulillah. Mereka kata segala pujian untuk Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Seterusnya Allah cerita sampai last sekali wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Allah akan bawa orang Muslim ni, Allah akan tarik mereka masuk ke dalam syurga, satu kumpulan. Hang group first masuk, group kedua masuk. Last kali mereka akan kata wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Mereka akan kata alhamdulillah, segala puji untuk Allah yang telah membenarkan janji dia kepada kami. Syukur ni iktiraf nikmat yang Allah bagi. Fa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kamu, fa hadith, sebut dia. Syukur, iktiraf nikmat yang Allah bagi, syukur. Itulah syukur, itu lebih besar nilainya kepada Allah daripada nikmat yang Allah bagi kat kita. Sebahagian ulama kata kita syukur, kita ucap alhamdulillah, nilai dia di sisi Allah lebih besar daripada nikmat yang Allah bagi. Sebab itu Allah ganti. Allah ganti sebab Allah suka hamba yang bersyukur. Bila Allah bagi kita syukur lagi, besar di sisi Allah. Jadi saya ingat setakat ni dulu untuk hari ni, untuk hadis yang ke-26 ni. InsyaAllah ada kesempatan nanti kita sambung. Ada yang ketujuh minggu depan atau selepas tu. Kalau ada soalan kita buka sikit sebelum berhenti. Assalamualaikum Ustaz. Secara ringkas dua soalan ini. Pertama, sedekah ni definisi yang sebenarnya macam mana? Nombor dua, macam mana menghindari perangai suka merungut dengan nikmat Allah. Nikmat dan limpah ruah tapi masih nak merungut. Kata tak cukuplah, itulah ni. Definisi sedekah, literalnya sedekah, tasaddaqa, kita bagi, kita keluarkan sesuatu dan kita bagi kepada orang. Itu literal sedekah. Sebab tu ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang tidak diwajibkan. Sedekah yang wajib adalah zakat. Sedekah yang wajib. Jadi sebagai individu, itu yang wajib sedekah. Selain daripada sedekah yang wajib, selain daripada itu, pilihan kepada kita. Kita nak bagi, kita bagi. Kita tak bagi, kita bagi. Kita tak nak bagi, kita tak bagi. Melainkan, melainkan jihad. Pemerintah kalau i'lan jihad, dia tak ada harta dia minta kita kena bagi. Itu sedekah yang wajib. Sebab itu dalam kes zakat ni, saya tak tahu. Saya punya pandangan, zakat pendapatan tu tak wajib. Income tax tak kisahlah. Income punya zakat ni tak wajib. Sebab itu tidak diwajibkan oleh Allah, tidak diwajibkan oleh Rasul. Tak wajib. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Atas pendapatan. Wajibnya apa? Wajibnya kita simpan duit kita setahun, cukup nisab dan cukup haul. Nilai duit kita lebih daripada 85 gram emas, itu wajib. Kat situ wajib bayar. Tapi kita dapat, kita guna. Tak ada zakat kat situ. Dia jangan duk qiyas dengan zakat tumbuhan ke apa. Itu cerita lain. Zaman Nabi ada orang makan gaji juga, ada orang menanam. Dia orang bercucuk tanam yauma hasadihi, bila dia dapat hasil, hari tu dia bayar zakat. Tapi pendapatan tak ada. Dia simpan, dia kena. Jadi sedekah ini satu literalnya sedekah ni kita bagi. Tetapi bila kita baca hadis ni, hadis yang ke-26 dan hadis yang 25 yang lepas, hadis Abu Dzar dan Abu Hurairah ni menunjukkan yang semua wama tuqaddimu li anfusikum min khairin, itu kira sedekah. Apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan ke atas diri kamu sendiri. Maksudnya sama ada kebaikan tu kepada orang lain ataupun kita seorang je. Tasbih, tahmid, tahlil, itu kita seorang je. Orang lain tak dapat manfaat. Ataupun kat orang lain. Ibtisamuka fi wajhi akhika. Kamu senyum kepada wajah saudara kamu, itu sedekah. Kamu buang kotoran daripada jalan, kamu tutup bekas ludah orang, itu juga sedekah. Jadi semua jenis kebaikan dikira sedekah. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Jadi macam mana tak nak menghormat dengan nikmat Allah? Tuan-tuan, kita kena baca hadis yang kita baca dulu. Hadis yang ke-24. Allah sebut, hadis tu kita kena baca selalu dan kita kena faham. Akhirnya yang Allah bagi, Allah tak bagi itu kepada kita. Salman Al-Farisi, dalam riwayat Ibn Al-Hasan, Salman Al-Farisi dia pernah cerita tentang dua orang lelaki. Satu orang lelaki Allah bagi nikmat kepada dia. Lalu Allah tarik semua, tinggal dekat dia firash, tinggal kat dia tilam yang dia tidur je. Satu lelaki lagi, dia ada rahmat banyak. Yang orang yang Allah tarik semua, tinggal tilam je, dia sentiasa alhamdulillah, dia sentiasa zikir. Zikir dia tak berhenti. Lalu orang yang kaya ni bertanya kepada dia,
Apa pasal yang kau berzikir tak berhenti? Apa yang ada dekat kau? Allah dah tarik semua. Dia kata Allah bagi kat aku nikmat yang cukup besar. Kalau Allah bagi benda lain, Allah tak bagi nikmat ni, aku tak dapat. Tak ada keuntungan pada aku. Allah bagi kat aku mata yang aku boleh lihat. Allah bagi kat aku telinga yang aku boleh mendengar. Itu lebih besar daripada semua benda yang telah ditarik. Jadi bila Allah tarik satu nikmat, kita macam kita sebut dulu ni, benda ni penting untuk kita ingat. Kita syukur ke kita kufur ke, kita tak boleh ubah apa-apa. Kita tak boleh tambah rezeki yang sampai kat kita. Beza dia macam mana kita berinteraksi. Allah tak perlu kepada kita. Kita kalau putus asa, kita rasa marah, apa Allah tarik nikmat daripada aku, apa aku buat ni tak jadi, benda tu merugikan kita sendiri, tidak merugikan Allah. Allah kata kalau semua kamu berkumpul, semua kamu jiwa yang paling jahat sekali, kekuasaan Allah tak berkurang sedikit pun. Jadi kita kena ingat, apa sahaja kita cakap, baik ke, buruk ke, merongot ke, puji ke, semua kita akan dapat. Dan keburukan-keburukan yang kita buat ni, Allah kata tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Esok bila Allah tunjuk kat kita di akhirat, kita akan kata alangkah baiknya kalau ada dinding yang tutup, aku tak nampak benda-benda buruk ni. Jadi kita kena ingat tu semuanya atas diri sendiri. Wallahu a'lam. Kita berhenti kot. Lama pula hari ni. Berapa lama hari ni? Oh, baru lagi. Jadi insya-Allah kita sambung di kelas yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.